Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada para pensyarah serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Bagi menyelesaikan tugasan kedua yang terdapat di dalam subjek Fiqh Kekeluargaan Islam, kumpulan kami akan membuat pembentangan mengenai aspek penyediaan soalan panel. Menguraikan dengan lebih lanjut mengenai pembentangan kami, suka untuk saya memperkenalkan terlebih dahulu ahli pembentang yang terdapat di dalam kumpulan kami. Ahli yang pertama ialah diri saya sendiri, iaitu Nur Zulaikha binti Muhammad Zulkifli, diikuti dengan ahli pembentang yang kedua, iaitu saudari Nurul Syafiqah binti Osman, dan ahli pembentang yang terakhir ialah saudari Rabani Izian binti Idris. Di dalam pembentangan ini, kami akan membincangkan 4 aspek utama bagi menyelesaikan tugasan yang kedua ini, iaitu aspek yang pertama ialah aspek pengenalan, diikuti dengan aspek yang kedua iaitu aspek proses penyediaan soalan, aspek yang ketiga, kekuatan dan kelemahan yang didapati semasa menyediakan soalan, dan aspek yang terakhir iaitu langkah bagi mengatasi kelemahan yang telah dapat dikenal pasti. Baiklah, bagi sesi pengenalan, pembentangan ini merupakan tugasan kerja khusus kedua bagi subjek elektif terbuka iaitu Fiqh Kekeluargaan Islam. Siswa guru yang terdapat di dalam elektif terbuka ini memerlukan kami untuk melakukan sebuah forum yang bertajuk Usrati Jannati. Forum ini membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkahwinan, contohnya seperti konsep perkahwinan, prosedur perkahwinan dan juga pemubaran yang terdapat di dalam perkahwinan. Bagi menjadikan forum ini berjalan dengan lebih lancar, skop kerja dibahagikan mengikut kumpulan-kumpulan kecil bagi memastikan setiap kumpulan ini mampu melaksanakan tanggungjawab serta melaksanakan forum yang telah dijalankan. Bagi kumpulan kami telah mendapat tanggungjawab untuk menyediakan soalan untuk panel jemputan. Setiap ketua ataupun seorang ketua akan dilantik bagi mengawasi gerak kerja setiap kumpulan kecil. Hal ini akan memudahkan ahli jawatan kuasa induk untuk memantau serta mengetahui perjalanan ataupun skop kerja ahli-ahli kumpulan kecil. Baiklah, sekarang kita akan membincangkan mengenai proses penyediaan soalan iaitu dari aspek sebelum. Perkara pertama akan dimulakan dengan pembahagian tugas. Bagi aspek penyediaan soalan untuk panel, dua kumpulan dipertanggungjawabkan untuk menyediakan soalan untuk panel jemputan. Maka, bagi menjadikan proses pembincangan ini lebih mudah, sebuah kumpulan sembang WhatsApp diwujudkan bagi memudahkan proses pembincangan. Maka dengan adanya kumpulan ini, 6 orang ahli yang dipertanggungjawabkan untuk membuat soalan dapat berbincang dengan lebih mudah, seterusnya mengetahui gerak kerja ahli-ahli yang lain. Proses yang kedua ialah perbincangan secara berkelompok. Soalan akan disenaraikan secara individu antara ahli kumpulan melalui grup sembang WhatsApp. Kemudian, sesi perbincangan berkelompok diadakan antara rakan untuk menyediakan soalan yang strategik serta bertepatan dengan kehendak soalan. Bagi perbincangan berkelompok ini, kami bukan sahaja berbincang antara ahli kumpulan, malah kami telah membuat perbincangan dengan ahli-ahli kumpulan yang lain, contohnya siswa guru yang terlibat di dalam subjek elektif ini. Kami telah berbincang dengan mereka untuk mendapatkan pendapat serta menghuraikan soalan-soalan yang akan kami kemukakan serta meminta pendapat mereka sama ada soalan yang ditubuhkan ataupun soalan yang dibina itu adalah bertepatan dengan soalan yang didapati di dalam subjek kerja khusus. Seterusnya, langkah yang ketiga ialah sesi pemurnian soalan sesi pertama. Ketua kumpulan akan merujuk pensyarah pembimbing untuk menyemak soalan yang disediakan. Kemudian, sesi pemurnian soalan akan diadakan dengan bimbingan pensyarah bagi menepati kriteria kehendak soalan. Dan langkah yang ketiga adalah ahli kumpulan kami akan bekerjasama memurnikan soalan setelah menerima bimbingan pensyarah. Baiklah, bagi proses yang ketiga ini, setelah kami selesai melengkapkan soalan yang dibina, kami telah merujuk para pensyarah untuk memastikan sama ada soalan yang dibina itu adalah benar ataupun tidak. Maka setelah kami berjumpa dengan pensyarah pembimbing, kami dapati bahawa soalan yang dibina itu tidak bertepatan dengan kriteria soalan yang telah dibina. Maka
Para pensyarah membantu kami untuk membuat kembali ataupun membina kembali soalan tersebut supaya selaras ataupun bertepatan dengan kriteria soalan yang diminta di dalam tugasan kerja khusus. Apabila soalan telah dimurnikan dengan bantuan pensyarah, kami selaku ahli kumpulan telah berbincang serta membantu antara satu sama lain untuk menyusun kembali soalan tersebut dalam kedudukan yang teratur berdasarkan teguran yang diterima daripada pensyarah pembimbing. Dan langkah yang keempat adalah pemurnian soalan sesi kedua. Pemurnian soalan sesi kedua diadakan bagi menyusun soalan mengikut bidang kepakaran panel yang dijemput. Pemurnian soalan turut dilakukan dalam skrip moderator bagi memudahkan tugas penyalaan moderator. Baiklah, bagi proses yang keempat ini, setelah kami membina soalan, kami telah memberikan soalan ini kepada moderator kerana moderator perlu mengetahui gerak kerja yang berlaku antara ahli kumpulan penyediaan soalan. Hal ini adalah kerana moderator adalah orang yang akan dipertanggungjawabkan untuk menyoalkan soalan yang kami bina kepada para panel jemputan. Jadi dengan ini, beliau perlu mengetahui soalan-soalan yang telah dibina supaya beliau dapat mengajukan soalan tersebut kepada panel yang betul mengikut bidang pengkhususan panel masing-masing. Pemurnian soalan yang telah dilakukan telah membantu moderator untuk mengklasifikasikan soalan mengikut kepakaran panel ataupun mengikut kepakaran kedua-dua orang panel yang telah dijemput. Hal ini dapat membantu perjalanan forum itu berjalan dengan lebih lancar. Berikut merupakan bukti-bukti yang telah kami senaraikan ketika perjumpaan bersama pensyarah untuk sesi pemurnian soalan. Jika dilihat di dalam gambar ini, kami telah berhubung dengan Ustazah Huda bagi membuat pemurnian soalan serta mendapatkan khidmat nasihat mengenai pemurnian yang akan kami perlukan bagi membina soalan yang lebih spesifik serta bertepatan dengan kehendak soalan. Baiklah, saya Rabani Izzamatik Idris akan meneruskan proses semasa penyediaan soalan panel. Kita lihat pada poin yang pertama iaitu membuat semakan takhir bersama moderator bagi perjalanan soalan yang diajukan kepada panel jemputan. Okey, pada bahagian ini kami telah membuat semakan takhir bersama moderator iaitu moderator kita adalah Nukman Hilmi bagi perjalanan soalan diajukan kepada panel jemputan. Objektif untuk kita membuat semakan takhir semasa proses ini adalah supaya soalan-soalan yang akan diajukan menepati skop pembelajaran kita dan juga memastikan panel-panel dapat menjawab soalan-soalan yang akan diberikan dengan lebih jelas. Seterusnya adalah memastikan ahli panel mengetahui tempoh masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan. Pada bahagian ini, sepatutnya ahli panel sudah mengetahui tempoh masa diperuntukkan untuk menjawab setiap soalan yang akan diajukan. Namun pun begitu, pada proses semasa ini, penting juga untuk moderator atau dan juga ahli penyediaan soalan kami untuk mengingatkan panel bahawa setiap satu soalan panel hanya perlu menjawab dalam tempoh masa 10 minit sahaja. Supaya tidak akan mengambil masa yang lama lah untuk forum tersebut berjalan dan juga kami juga ingin memastikan setiap soalan yang kami telah buat tu dapat dijawab oleh panel dengan lebih jelas. Seterusnya adalah mencatat jawapan yang dibincangkan oleh panel bagi memudahkan urusan penulisan laporan. Okay, di sini adalah tanggungjawab bagi semua siswa guru dan juga tanggungjawab kami juga untuk mencatat jawapan yang akan diberikan oleh panel. Hal ini adalah kerana forum ini adalah tugasan yang akan melibatkan tugasan kami yang seterusnya iaitu penulisan laporan. Jadi di sini akan memudahkan semua siswa jika semua telah mengambil cakna untuk mengambil inisiatif untuk mencatat setiap jawapan yang akan diberikan yang telah diberikan oleh panel.
Seterusnya adalah mendengar dengan teliti setiap jawapan daripada ahli panel supaya siswa guru dapat memahami dan juga dapat betul-betul faham dan juga dapat ilmu barulah oleh ahli-ahli panel yang telah ahli-ahli panel yang ahli-ahli panel di hadapan. Okay. Seterusnya adalah proses selepas, iaitu mendapat pengetahuan mengenai ilmu perkahwinan dengan lebih mendalam daripada orang yang lebih arif, iaitu panel-panel yang telah kita panggil lah. Okay, di sini bagi proses selepas ini, kita sudah tentu kita mendapat pengetahuan yang dengan lebih mendalam mengenai ilmu perkahwinan ini. Tidaklah hanya di dalam kelas sahaja, malah apabila kita memanggil ahli-ahli panel yang lebih arif ini, mereka dapat menceritakan isu-isu yang sebenar yang ada di luar sana dan isu-isu yang benar-benar pernah terjadi pada mereka. Jadi di sini ilmu-ilmu perkahwinan tu siswa guru dapat dengan lebih luas lah, lebih mendalam. Sebagai contoh, terdapat beberapa kes yang mereka telah ceritakan. Jadi daripada situ kami dapat memahami bahawa perkahwinan ni tidak mudah. Seterusnya adalah memberi kesedaran mengenai skop alam perkahwinan dengan lebih meluas. Okay, di sini juga kami telah mendapat ilmu dan juga kesedaran dalam alam perkahwinan ini, di mana ahli-ahli panel yang kami panggil, ahli-ahli panel yang telah kami panggil mempunyai satu bidang yang mereka betul-betul mahir, iaitu panel pertama, sebagai contoh, panel pertama mahir dalam bidang perkahwinan dan panel yang kedua mahir dalam pembubaran perkahwinan ataupun lebih senang disebut iaitu perceraian lah. Jadi apabila mereka berdua ini menceritakan setiap satu skop tersebut, jadi di situ kami dapat mengetahui bahawa perkahwinan, ilmu perkahwinan dan ilmu perceraian ini juga adalah ilmu yang luas. Tidaklah hanya macam kita tengok di luar sana alam perkahwinan yang secara dasar sahaja. Jadi jadi dengan adanya ahli panel yang lebih arif ini, kami dapat memahamilah tentang alam perkahwinan dengan lebih meluas. Seterusnya adalah memberi peluang kepada para penonton untuk mengemukakan soalan dan pendapat. Ini adalah pada pusingan ketiga lah. Setiap siswa guru yang mempunyai soalan boleh bertanya kepada ahli-ahli panel kita supaya mereka dapat jawapan dengan lebih jelas lah. Okay, seterusnya adalah mengucapkan terima kasih sebagai tanda sekalung penghargaan atas jawapan yang diberikan. Baiklah, kita akan teruskan dengan bukti-bukti forum ini telah dijalankan. Ini adalah pada gambar kedua adalah gambar siswa guru yang mengambil elektif fik kekeluargaan yang terlibat dalam forum inilah. Setiap daripada mereka mempunyai skop-skop kerja yang tertentu. Seterusnya adalah kekuatan. Baiklah, kekuatan kami yang pertama adalah ahli kumpulan dapat memberi kerjasama yang baik. Okay, di sini adalah di mana kami telah mendapat 4 kumpulan bagi skop tugas penyediaan soalan. Jadi di sini kami telah berbincang sesama kami untuk membahagikan setiap kumpulan mendapat kerja tugas masing-masing lah, di mana ada yang membuat skrip moderator, ada yang membuat skrip MC dan juga penyediaan soalan. Okay, dari sini kami tidak mempunyai masalah lah daripada aspek ini, kerana setiap kumpulan dapat memberikan kerjasama yang baik.
Seterusnya adalah moderator dan MC yang petah berkata-kata dan mempunyai lontaran suara yang jelas. Di sini juga adalah kekuatan kami di mana kami telah memilih moderator dan MC yang sesuai lah dan juga yang betul, di mana moderator kita iaitu Nu'man dan juga MC kita iaitu Azim. Mereka kedua-duanya dapat mengendalikan majlis tersebut dengan forum tersebut dengan lancar dan juga teratur lah, di mana moderator kita juga dapat mengawal masa yang diperuntukkan untuk panel tersebut menjawab, dan juga MC kita juga dapat berucap dengan jelas dan juga teraturlah semasa forum tersebut dijalankan. Seterusnya adalah pembincangan dapat dijalankan dengan teratur dan lancar. Di mana seperti yang telah diceritakan tadi, di mana ahli kumpulan kami adalah ahli kumpulan yang bagus, di mana mereka dapat memberikan kerjasama yang baik. Jadi di situ telah memberi kesan di mana perbincangan kami juga dapat dijalankan dengan teratur dan lancar. Baiklah, kita akan teruskan dengan pembentangan yang seterusnya oleh pembentang yang seterusnya. Baiklah, saya Nurul Syafiqah binti Osman akan meneruskan pembentangan pada pembentangan ini. Baiklah, bagi yang seterusnya ialah kelemahan dan juga cara penyelesaian. Untuk topik ini, bagi fokus ini saya akan memfokuskan mengenai kelemahan dan juga cara penyelesaian bagi beberapa masalah yang kami hadapi, iaitu kelemahan kami sendiri. Jadi yang pertama, perbincangan hanya dijalankan secara dalam talian sahaja. Baik, setiap masalah pasti akan ada jalan penyelesaiannya. Jadi setiap masalah yang kami hadapi, kami cuba untuk mencari jalan penyelesaiannya. Yang pertama mengenai perbincangan yang dijalankan secara dalam talian. Jadi apabila perbincangan dijalankan secara dalam WhatsApp saja, itu akan menyukarkan kami untuk berkongsikan pendapat masing-masing. Dan juga perbincangan itu juga menjadi tidak begitu lancar apabila beberapa orang itu mempunyai pendapat yang berbeza. Setiap orang akan ada pendapat yang masing-masing kan. Jadi apabila berlakunya pendapat yang berbeza akan menyukarkan lagi lah, sebab dalam talian ini tidak dapat diutarakan kita punya pendapat dengan lebih jelas kan. Jadi itu merupakan masalah kami yang pertama, iaitu kelemahan daripada skop tugas kami ini. Jadi cara penyelesaiannya ialah kami membuat perjumpaan bersemuka bersama pensyarah dan juga ahli kumpulan yang lain untuk berbincang dengan lebih jelas. Hal ini kerana apabila kami berbincang dengan pensyarah secara bersemuka akan menyebabkan perbincangan itu berjalan dengan lebih lancar dan kami juga lebih faham tentang sesuatu tajuk itu. Seterusnya yang kedua, kelemahan kami ialah tidak berpengalaman dalam skop tugas yang diberikan. Hal ini bermaksud antara kami ini tidak mempunyai pengalaman dalam mengendalikan beberapa program seperti ini. Sebagai contoh, penyediaan soalan untuk panel. Jadi program-program seperti ini merupakan salah satu cabaran juga untuk kami untuk mengendalikan kerana kami juga tidak mempunyai pengalaman sama ada macam mana untuk membuat soalan, macam mana untuk mengedarkan soalan kepada ahli panel. Sebab kami juga risau akan beberapa soalan yang agak sensitif ataupun soalan tersebut tidak berfokuskan kepada apa yang diperlukan. Jadi itu merupakan kelemahan kami. Jadi terdapat cara penyelesaiannya, iaitu mendapatkan maklumat daripada sumber yang betul. Jadi kami juga
mendapatkan maklumat-maklumat daripada sumber yang betul, iaitu menggunakan internet, menggunakan Google. Jadi saya juga mendapat maklumat ini daripada Mahkamah Syariah juga, daripada laman web Mahkamah Syariah, yang pastinya memang tepatlah. Kita nak sampaikan dan ataupun nak memberikan soalan kepada orang yang tepat. Jadi kita perlulah mencari maklumat dengan lebih tepat. Jadi saya mendapatkan maklumat juga sebelum saya mulakan proses penyediaan soalan ini. Okay, yang seterusnya, berlakunya perselisihan faham ketika penyediaan soalan untuk panel jemputan. Hal ini kerana antara kami terdapat beberapa pendapat masing-masing lah. Ada yang mengatakan bahawa soalan perlu melebihi 5, ada yang mengatakan bahawa soalan itu tidak perlu banyak kerana takut melebihi masa yang ditetapkan. Jadi setelah berbincang antara kami secara dalam talian saja, menyukarkan kami untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Kemudian kami menyediakan 10 soalan untuk diberikan kepada ahli panel. Kemudian apabila masalah ini dan soalan ini diberikan kepada ustazah untuk buat cek, ustazah memberi respon yang agak tidak baiklah untuk kami kerana ustazah memberitahu bahawa soalan kami itu tidak berfokuskan kepada soalan tugasan. Jadi itu dah menjadi satu masalah lah untuk kami kerana berlakunya perselisihan faham antara kami dalam penyediaan soalan tersebut. Jadi ustazah juga memberitahulah bahawa soalan ini perlulah berfokuskan kepada perkahwinan dan juga pembubaran dan juga prosedur. Jadi kami pun setelah berbincang-bincang barulah kami membuat keputusan untuk membuat soalan dalam beberapa soalan saja, tidak melebihi daripada 10 soalan pun sebenarnya. 5 soalan pun sudah memadai kerana dapat menjimatkan masa dan juga soalan itu tidak dipanjangkan. Baik, jadi untuk menyelesaikan masalah perselisihan faham ini, semestinya kami juga berhubung dengan panel secara dalam talian menggunakan aplikasi WhatsApp. Jadi salah satu antara kami telah berhubung dengan ahli panel itu sendiri untuk mengetahui latar belakang ahli panel itu sendiri tentang kepakaran mereka untuk menjawab soalan tersebut. Jadi apabila berhubung dengan WhatsApp, ahli panel pun memberitahulah bahawa mereka ini pakar dalam bidang yang mana satu, supaya soalan-soalan yang diberikan itu tepat untuk kena kepada kepakaran masing-masing. Jadi panel yang pertama itu memberitahulah bahawa beliau sangat mahir dalam bidang perkahwinan. Jadi soalan-soalan yang akan diberikan kepada beliau pastilah menjurus kepada soalan-soalan berkaitan perkahwinan. Dan yang kedua juga, kepada ahli panel yang kedua, soalan-soalan tersebut berfokuskan kepada pembubaran. Jadi soalan-soalan yang kami akan berikan haruslah bertepatan dengan kepakaran masing-masing. Yang keempat ialah kelemahan kami ialah konflik ketika proses pemilihan moderator dan juga MC. Hal ini kerana antara kami juga ada yang menolak tawaran kami untuk menjadi moderator dan MC. Jadi itu menyukarkan kami untuk mencari moderator dan MC yang baharu. Bagi menyelesaikan masalah ini, kami tetap akan berusaha untuk mencari moderator dan MC yang berkeyakinan dalam kalangan kami untuk mengendalikan majlis ini, dan kami juga berjumpa dengan orang yang tepat. Seterusnya, tidak cakna akan latar belakang ahli panel. Inilah yang dimaksudkan tadi mengenai ahli panel yang kepakaran masing-masing. Jadi kami membuat soalan itu tidak menjurus kepada kepakaran masing-masing. Itu menyebabkan soalan kami itu tidak berfokuskan dalam tugasan. Jadi kami juga berhubunglah dengan ahli panel untuk mendapatkan maklumat sedikit mengenai latar belakang mereka supaya soalan itu berfokuskan kepada kepakaran mereka. Baiklah, yang terakhir ialah kurang jelas mengenai bilangan pusingan dalam forum. Hal ini kerana kami tidak tahu berapa pusingan yang akan berlaku dalam forum tersebut. Jadi kami membuat soalan tersebut tidak berfokuskanlah kepada pusingan-pusingan ini. Jadi apabila kami berjumpa dengan ustazah,
Okay, dan berjumpa dengan Ustazah untuk mendapatkan maklumat dengan lebih jelas. Ustazah pun memberitahulah bahawa terdapat 3 pusingan sebenarnya. Yang pertama, pusingan pertama itu haruslah berfokuskan kepada perkahwinan. Manakala pusingan yang kedua kita berfokuskan kepada pembubaran, dan yang ketiga kita berfokuskan kepada soalan-soalan terbuka daripada penonton. Jadi di situ lebih jelaslah mengenai bilangan pusingan, mengenai soalan-soalan yang akan ditujukan kepada ahli panel. Baiklah, yang terakhir sebagai bagi menyimpulkan pembentangan pada kali ini, sesungguhnya forum ini dapat memberi pengalaman baharu kepada siswa guru untuk mengendalikan sesebuah program. Hal ini kerana seperti yang saya kata tadi, kita ni tidak ada pengalaman dalam mengendalikan program yang besar-besar kan. Jadi bila kita mengendalikan program ini dapat memberi pengalaman baharu kepada kita supaya dapat mendapat ilmu pengetahuan yang boleh diamalkan sepanjang hidup dan juga boleh diaplikasikan semasa kita di sekolah rendah nanti. Dan seterusnya, ia juga dapat mengeratkan hubungan antara siswa guru untuk saling berinteraksi dalam menyiapkan tugasan. Hal ini kerana kita sesama kita ini akan saling berkomunikasi untuk berkongsikan pendapat, untuk berkongsikan masalah masing-masing dalam menyediakan proses penyediaan soalan ini. Kemudian memupuk nilai murni seperti kesabaran dan tidak berputus asa. Inilah yang dimaksudkan apabila kita ingin mencari moderator, kita ingin mencari MC. Bukan senang untuk mencari moderator dan MC ya. Jadi itu dapat memupuk kesabaran kita untuk sentiasa berusaha untuk mencari supaya dapat menghasilkan forum yang terbaik. Jadi pendapat saya itu sahajalah untuk pembentangan pada kali ini. Dengan itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ustazah dan juga para ahli yang kumpulan yang lain kerana membantu kami dalam menyiapkan forum dan menyelesaikan forum pada kali ini. Sekian, terima kasih.